Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubina Natasha binti Kamaruzzaman akan membentangkan tentang aplikasi kaedah dan tanda Rasam Uthmani dalam penulisan Al-Quran. Pada pembentangan kali ini, saya akan membaca surah As-Sajdah dari ayat 21 hingga ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Wa man azlamu mimman dzukkira biayati rabbih thumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntakimun. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waja'alnahu hudan libani Israil waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru fakanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Seterusnya, saya akan memulakan dengan mengeluarkan hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat tersebut. Hukum tajwid yang pertama ialah izhar halqi. Izhar halqi dibaca secara jelas. Contoh pada ayat waman aslamu, dan contoh bagi minhum dan juga anha. Seterusnya, hukum tajwid bagi ifak hakiki. Ifak hakiki dibaca secara dengung. Contoh cara bacaannya ialah mimman dzukkira fala takun fi muntakimun. Selain itu, terdapat juga hukum tajwid yang lain, iaitu idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah dibaca secara memasukkan bersama dengung. Contoh cara bacaan bagi idgham ma'al gunnah ialah miryatin min a'immatan yahduna. Manakala terdapat juga idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Contoh cara bacaannya ialah hudan libani min liqa'ih. Di samping itu, terdapat juga hukum tajwid yang lain, iaitu izhar syafawi, idgham syafawi dan juga qalqalah. Izhar syafawi, cara bacaannya ialah dizahirkan tanpa dengung. Contoh cara bacaannya ialah la'allahum yarji'un. Minhum a'immatan bainahum yawma. Manakala idgham syafawi pula dimasukkan ke huruf mim berbaris beserta dengung. Contoh cara bacaannya ialah walanuziqannahum mina. Manakala qalqalah ialah hentakan suara ketika menyebut huruf qalqalah. Contoh ayat yang terdapat huruf qalqalah ialah huruf dal, iaitu al-adna dan juga walaqad. Terdapat juga huruf qalqalah iaitu huruf jim. Contoh cara bacaannya ialah al-mujrimina. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kaedah-kaedah Rasam Uthmani yang terdapat di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut terdapat 4 kaedah Rasam Uthmani yang dituliskan, iaitu yang pertama hazaf, iaitu pembuangan huruf. Yang kedua ziyadah, iaitu penambahan huruf. Dan ketiga ialah ibdal, iaitu penggantian huruf. Dan juga yang keempat ialah penulisan huruf hamzah. Bagi kaedah Rasam Uthmani yang pertama ialah hazaf, iaitu hazaf alif. Contohnya ialah al-adna. Pada mulanya al-adna selepas huruf nun ditulis dengan huruf alif.
di dalam rasam imla'i, tetapi ianya telah dihazafkan dan ditulis dengan huruf alif kecil di dalam rasam Uthmani. Seterusnya ialah hazaf ya. Contohnya ialah Rabbihi, liqa'ihi. Pada mulanya di dalam rasam imla'i, Rabbihi ditulis lepas huruf ha ditulis dengan huruf ya, tetapi ini telah dihazafkan dan diganti dengan ya kecil. Seterusnya, kaedah rasam Uthmani yang kedua ialah ziyadah, iaitu penambahan huruf alif. Contohnya ialah sabaru. Pada mulanya di dalam rasam imla'i, sabaru selepas huruf ya tidak terdapat huruf alif, tetapi ianya telah ditambah huruf alif di dalam rasam Uthmani. Bagi kaedah rasam Uthmani yang ketiga ialah ibdal, iaitu pergantian alif kepada ya. Contohnya ialah Musa dan juga Huda. Pada mulanya di dalam rasam imla'i, Musa dan Huda ditulis dengan huruf alif selepas huruf sin dan huruf dal, tetapi ianya telah digantikan kepada huruf ya di dalam rasam Uthmani. Bagi kaedah rasam Uthmani yang keempat pula ialah penulisan huruf hamzah. Pada awalnya huruf hamzah tidak ditulis lagi di dalam rasam imla'i. Ianya telah ditulis di dalam rasam Uthmani. Contohnya ialah al-akhbar. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tanda-tanda bacaan yang terdapat di dalam rasam Uthmani. Antara tanda bacaan yang terdapat di dalam surah yang saya baca tadi ialah wakaf jaiz. Wakaf jaiz ialah seperti huruf jim kecil. Fungsi atau cara bacaannya ialah harus menyambung atau berhenti bacaan. Contoh cara bacaan bagi harus menyambung ialah a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Manakala contoh cara bacaan bagi berhenti bacaan ialah a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Tanda bacaan yang kedua ialah wakaf hasan yang kita dapat lihat seperti sod, lam dan ya. Cara bacaannya atau fungsinya ialah menyambung bacaan lebih baik. Contoh cara bacaannya ialah min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Manakala tanda bacaan yang ketiga ialah tanda bulat. Tanda bulat yang terdapat pada huruf alif, ianya telah dihazafkan fungsinya. Kita hanya perlu membaca satu harakat seolah-olah tiada huruf alif. Contohnya ialah sabaru. Tanda bacaan bagi yang keempat ialah tanda sukun. Tanda sukun ialah huruf qa kecil yang tanpa titik. Ianya terletak pada sebarang huruf dan dibaca secara izhar, iaitu jelas. Contoh ayatnya ialah al-akbar. Bagi tanda bacaan yang kelima ialah tanwin tidak selari. Fungsi atau cara bacanya ialah dibaca secara idgham ma'al gunnah. Contohnya ialah miryatin. Bagi tanda bacaan yang keenam ialah tanda mad. Wajib membaca madnya lebih panjang daripada mad asli. Contohnya ialah anha. Bagi tanda bacaan yang ketujuh ialah tanda alif kecil. Wajib membaca huruf tersebut dengan kadar 2 harakat. Contohnya ialah al-kitab. Bagi tanda bacaan yang ke-8 ialah tanda ya kecil. Fungsi atau cara bacaannya juga wajib membaca huruf tersebut dengan kadar 2 harakat. Contohnya ialah Rabbihi. Tanda bacaan yang seterusnya ialah alif hamzah wasal. Fungsi pada asalnya ianya tiada baris. Jika huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah, alif dibaca dengan baris kasrah. Manakala jika berbaris dhammah, maka dibaca secara dhammah. Jika kita menyambung bacaan daripada ayat sebelumnya, maka fungsinya akan hilang.
Contoh yang saya telah baca tadi ialah menyambung bacaan daripada ayat sebelumnya. Contoh cara bacaannya ialah balanudhiqannahum minal azab. Seterusnya, bagi tanda bacaan yang terakhir ialah alif lam qamariyah. Huruf lam yang bertanda sukun dan kita harus membacanya dengan secara jelas. Contoh ayat yang mengandungi alif lam qamariyah ialah al-azabi, al-adna, al-akbar, al-mujrimina, al-kitaba, al-qiyamah. Dalam pembentangan saya kali ini, saya telah menggunakan beberapa rujukan seperti yang terdapat di bawah. Akhir sekali, selesai sudah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.